Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat pagi kami ucapkan kepada semua. Terima kasih kami ucapkan kepada adik-adik, kakak-kakak kita yang baru memulakan hari sidaknya. Terima kasih kerana setia bersama dalam Borak Teh Siping. Harap kita sentiasa berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Betul, Cik Zel? Betul. Jadi kepada para penonton yang terlepas peluang untuk menonton Borak Teh Siping, jangan risau. Anda boleh share dalam YouTube. Cari je Borak Teh Siping. Semua episod ada di sana. Dan kepada para penonton yang ingin berkongsikan topik ataupun cadangan bolehlah emailkan kepada borak@tbstv.my. Betul. Kita lagi memerangi COVID-19, guys. Marzella. Betul. Jadi kepada penonton di luar sana, jika tiada keperluan, jangan keluar rumah, duduk di rumah, kita tonton saja Borak Teh Siping. Jadi apa topik yang kita nak bincangkan hari ini, guys? Okey, antara topik yang kita akan bincangkan hari ini adalah mengenai seorang vintage toys collector. Kata beliau, ada kisah seram simpan patung kat rumah ni. Nak tahu lebih lanjut selepas ini dalam Borak Teh Siping. Ada lagi topik lain kan, Rul? Ada. Betul. Apa topik lagi? Satu lagi topik, kita akan menubual seorang pemilik kepada satu kraft tangan yang cukup popular di Sarawak. Nak tahu apa yang dia buat, pemilik tersebut jual selain daripada kraft tangan, ada juga bridal. Tahu. Dan dengan cerita kraft tangan yang dihasilkan adalah menggunakan sumber alam. Menarik. Selepas ini dalam Borak Teh Siping. Kembali lagi dalam Borak Teh Siping, macam-macam cerita yang kita bawakan dalam Borak Teh Siping, dan kali ini kita borak pasal kraft tangan komuniti orang kita. Betul. Jadi Marzella tahu tak benda ni apa, Marzella? Gas, Nurul, para penonton, mungkin ramailah daripada Sarawak tahu apa benda yang ada kat depan mata kita ni. Ini merupakan sugu tinggi. Sugu tinggi. Ya, merupakan salah satu alat hiasan daripada masyarakat Iban. Sebelum kita nak korek lebih lanjut lagi, kita akan menemubual pemilik kepada Louis Wesley Enterprise, iaitu Encik Louis sendiri dan Encik Frank. Selamat datang. Selamat datang. Apa khabar? Sihat? Sihat. Susah tak nak bawa ni perjalanan nak pergi Borak Teh Siping tadi? Bolehlah simpan dalam box lah, biar ada selamat sikit. Okey, Encik Louis, dah berapa lama dah dalam bidang membuat kraft tangan ni? Okey, mula-mula saya terjebak dengan minat membuat kraft tangan seperti sugu tinggi. Saya start, kalau tak salah saya, 7 hari bulan 6 ingat. tahun 2014. Masa tu saya kerja dekat JB. Yang ni kerja sambilan saya, sebab saya dulu saya kerja dekat kedai perabot. I see. 7 Julai 2014. Jun. 7 Jun 2014. Maksudnya lebih kurang 6 tahun dah. Ya, 6 tahun. So far okey. So masa tu dulu saya cuba macam suka-suka lah buat, bukan nak tu. Sekali saya post dekat Facebook, saya tengok ada juga sambutan dia. Memang ada. Sambutan dia terus menerus. Kadang-kadang saya balik kerja pukul 9 malam, saya sambung buat ni sampai pukul 3 pagi. Jadi apa pendapat Louis tentang sambutan kraft tangan dahulu dan kini? Seperti yang kita lihat, dunia sekarang kita menuju ke arah teknologi. Jadi bagaimana sambutan kraft tangan kini? Itulah mula-mula dulu sebelum saya buat, saya ingat macam tak macam tak ada sambutan mula-mula. Tapi saya cuba buat dari awalnya sampai sekarang, saya tengok perubahan dan kemajuan dan minat orang tentang kraft tangan makin meningkat. Ramai yang telah masuk dan ingin belajar untuk membuat kraft tangan. Kan? Sebenarnya ramai yang memilih untuk memakai barangan tradisional dan kraft tangan ni. Kalau kita lihat, kalau kita fikir logik lah, Rul, makin kita moden, makin tu orang suka pakai pakaian moden dan sebagainya untuk berkahwin. Tetapi pada masa yang sama ada juga yang semakin ramai memilih untuk memakai barangan tradisional, kraft tangan macam ni. Cakap pasal kraft tangan, paling istimewa sekali yang dipakai oleh Encik Frank ni, kalau tak silap, sumber utamanya adalah daripada alam semula jadi. Boleh tak Frank ataupun Encik Wesley ceritakan? Okey, yang ni saya ingat ni kedua kali yang diguna. Awal yang saya buat ni dia ditempah masa buat perkahwinan orang Melayu dengan Iban dekat dekat Kenyalang Park kalau tak salah saya. Jadi yang ini dia dibuat daripada kulit siput asli. Wow. Dan dijahit Siput. semua pakai tangan. Ya. Tak ada guna tak ada guna mesin.
Semua pakai handmade? tangan. Semua handmade. Jadi kalau dijual harga pun memang handmade juga. Kalau handmade, berapa lama nak siapkan ni? Kalau baju macam ni, ramai masa dalam 1 hari. 1 hari atau 2 hari siap untuk menjahit Ini selendang kan? selendang. Ya. Gas nak tahu tak berapa harga selendang ni, Gas? Berapa? Gas rasa? Rasanya, okey, teka lah jujur teka. teka. Rasa-rasanya yang ni mungkin lah sebab kita kena ambil kira dia punya masa juga, ketelitian. So it's worth it untuk jual mungkin dalam 9-10 ribu. Marzela? Kau Mazila? Saya rasanya mungkin dalam 5 kot, 5,000. Harga dia berapa? Hampir Marzela. Hampir. Hampir. Jadi berapa 4,000 harga kan? dia? Biasa saya jual ni 4,500. Marzela memang pandai lah Marzela ni dengan harga-harga barang aja. Suka shopping macam tu. Ramai gas. Okey, yang ni pula adalah selalu digayakan oleh pengantin-pengantin. Ya. Boleh tak ceritakan sambutan lately ni? Ramai tak pengantin yang minta untuk pakai sugu tinggi? Kalau sekarang kita tengok banyak ramai yang minat pakai pakaian tradisional untuk photoshoot ke luar. Walaupun sekarang kita tahu kes COVID ni sekarang pun banyak juga yang ambil sambutan orang yang ingin photoshoot menggunakan pakaian tradisional Iban. Memang sekarang memang itulah, tak pilih bangsa Iban ataupun Melayu ataupun ada juga Cina, ada orang putih pun ada pakai untuk pakaian tradisional. Jangan kata pengantin Nul ni. Cikgu Nancy, kalau korang kenal Cikgu Nancy, dia buat online learning. Kita tahu sekolah tak buka, online learning. Jadi cara untuk menghiburkan pelajar atas talian ni, sebab episod sebelum ni ada kata kan pelajar susah nak belajar secara online, sedikit bosan. Cikgu Nancy ni dia pakai sugut tinggi ni. Letak atas kepala, hiburkan. Yes, sanggup bersiap. Cakap mengenai sugu tinggi ni, nak tahu berapa harga ni? Katanya sugu tinggi yang color emas ni daripada tembaga. Ya. Dia ikut grade. Kalau kita pakai aluminium dia ambil murah sikit lah. Kalau dia pakai tembaga ataupun perak, dia memang mahal. Sebab kalau dia pakai perak, harga dia cecah sampai RM5,000. Kalau tembaga macam ni dia harga dia sampai RM3,500. Biasanya nak buat sugu tinggi ni ambil masa berapa lama untuk siapkan? Sugu tinggi atau kalau dia depends dengan design ataupun size kepada sugu tinggi. Okey, size dia biasa kita guna yang size original, yang dulu punya papan sugu tinggi, lepas tu corak kita angkat yang original yang dulu punya. Sebab tu kalau kita jual harga memang cecah RM1,000. Nak tahu jugalah Tapi tak lama lah tak buat dalam paling lama pun 7 hari macam tu. So Encik Louis spesifik harga dia pun boleh mencecah beribu. Kebiasaannya orang ramai yang nak membeli rather than membeli atau mungkin diorang ada menyewa. Menyewa pun ada, membeli pun ada. Kalau dia rasa nak beli dia untuk simpan untuk koleksi dia sendiri, dia simpan, dia belilah. Kalau dia untuk nak sewa macam harga ada RM3,000 lebih, baik saya sewa 1 hari. Untuk tujuan fotografi, gambar, elok untuk sewa. Yang penting gambar cantik, like banyak. Frank, kalau ni yang digayakan oleh Frank ni kita namakan sebagai vest. Ya, vest. Jadi vest ini memang dipakai macam ni sahaja ataupun boleh sekali kalau kita pakai dengan blazer? Boleh? Blazer boleh? Boleh ceritakan selain pada blazer ataupun yang macam mana nak untuk majlis apa? Untuk menggayakannya. Biasanya ini untuk macam shooting perkahwinan, untuk dinner, untuk majlis keramaian lah. Sebab dia nampak tradisional, modern tradisional lah. Encik Frank sendiri berapa lama dah terlibat dalam saya masih baru lagi. Oh. Saya lebih kurang dalam 3 bulan. 3 bulan lagi. Saya pun sebelum ni rasa macam mana berminat? Macam mana orang buat tak sakit ke tangan, contoh dia orang buat sugu tinggi ni kan. Tak sakit ke tangan, ketuk sana ketuk sini. Lepas tu berkenal dengan dia, berkenalan dengan dia. Lepas tu saya tanyalah dia macam mana cara nak buat dia. Saya berminat untuk belajar sebab benda ni boleh mendatangkan hasil pendapatan kita juga. Contoh kita dah belajar, kita dah tahu, tanya dengan sifu. Sifu. So dekat situ tercetusnya idea nak minat. Lepas tu boleh cari idea lain. Contoh sebelum ni dia buat sugu tinggi. Lepas tu sekarang dia dah berminat untuk buat macam baju yang diperbuat daripada siput. Jadi Encik Louis,
Kenapa ataupun apa mesej yang nak disampaikan tu dengan menggunakan sumber-sumber alam ni untuk vest, contohnya vest ini? Apa yang nak disampaikan sebenarnya? Sebab kalau yang dulu yang dibuat daripada yang benda macam ni dia cuma khas kain untuk pakaian tradisional saja. Okey. Jadi itu kan macam tak untuk orang macam ada perayaan je untuk yang apa tu memakai pakaian macam tu. Jadi kita angkat baliknya tu jadikan dia moden. Biar nampak moden lagi. Nak tanya juga, berapa umur Louis ketika meminati dalam bidang kraft tangan ini dan apa benda terawal yang Louis design? Umur saya masa itu umur saya 27 tahun. Yang design yang saya buat adalah minat memang sungguh tinggi dululah. Sungguh tinggi. Dan tapi memang hancur lah. Awal dia memang hancur tapi saya tengok orang apa tu yang post dekat Facebook ataupun dekat kedai-kedai dan jual saya pergi tengok, saya tak belajar. Ini minat memang datang sendiri. Langsung tak belajar. Saya tengok satu persatu macam mana dia buat, macam mana itu bercantum macam ni. Ni semua kiranya Encik Louis belajar sendiri. Belajar buat sendiri. Lah. Saya tak belajar dari orang. Orang tak mau ajar. Sebab benda ni kan boleh dapatkan hasil. Ya. Jadi saya belajar, sudah saya tahu, saya jual, tengok sambutan macam mana. Lepas tu saya start untuk mengajar orang. Betul. Jadi boleh ceritakan history tentang sugu tinggi ini sebab ia merupakan aksesori nenek moyang kita dulu. Jadi adakah nak tanya jugalah, adakah aksesoris ini asal daripada keturunan Dayak ataupun tidak sebenarnya? Kalau ikut cerita orang dulu, yang membuat sugu tinggi ataupun semua peralatan macam pakaian tradisional Iban, memang yang Dayak Memaloh yang membuat, bukan Iban, Iban yang membuat. Bukan Iban. Bukan. Sampai sekarang kalau orang yang pandai buat sugu tinggi ataupun barang daripada aluminium ni untuk aksesori pakaian tradisional, memang orang cakap ni orang Memaloh yang buat. Memaloh dari Indonesia. Jadi patutlah kalau kita tengok persembahan teater Indonesia, ada juga mereka memakai lebih kurang macam sugu tinggi ni. Apa perbezaan mungkin elemen orang Sarawak dengan elemen Indonesia? Corak apa tu ataupun pakaian dengan apa corak design dia tak sama. Kalau di sugu tinggi tu ada perbezaan ke? Perbezaan dia dari segi papan dia. Jauh beza. Cantik Nak tahu jugalah. Dia cantik tapi nak buat itu susah. Bukan semua orang yang mahir. Tak silap saya kan sugu tinggi ni dia ada warna emas, warna perak, and then ada lagi satu tu berwarna-warni. Itu adalah pilihan sendiri ataupun dia ada maksud tersendiri. Yang mungkin orang lain tak tahu. Dia telah dimodernkan. Budget. Itu yang budget. So original dia memang dua color ni saja. Tiga. Perak. Aluminium ni barulah sebab perak tu kalau nak beli mahal. Dulu saya pernah buat pakai kepingan perak. Satu kepingan perak berapa inci ya? Macam ni saja. Berapa inci? Dalam 6 inci. 6 inci 4 kali 8 inci. Satu keping saja dah 180. Iya. Yang sebelah Encik Louis tu. Lupa kita nak ceritakan. Betul, selain daripada sugu tinggi dan burik. Burik. Boleh Encik Louis ceritakan tentang puak kumbu. Juga. Baju puak kumbu. Baju burik gabung dengan puak kumbu. Agak-agak berapa kos baju ni? Sebab depan dia puak kumbu, belakang dia burik. Yang ni pakai puak kumbu original. Tenunan yang dulu-dulu. Tenunan sendiri ke atau daripada nenek moyang? Nenek moyang. Bukan yang ni saya beli, yang orang jual. Nenek moyang. Jadi saya tengok dan tu saya buat design untuk gabungan baju buri dengan puak kumbu. Nilai ni harga dia kalau dijual 2,500. 2,500. Sebab dia ni limited edition, cuma satu saja. Saya pun tak boleh buat lagi. Kalau orang tu beli memang untuk dia seorang. Sebab kain ni bukan tak kilang, bukan tak mesin, dia pakai turunan, dia cuma dapat satu kain saja. Pernah ada orang nak berminat nak beli?
setakat ni? Yang ni saya simpan sendiri. Yang satu Mungkin dia lebih tradisional. Kalau orang nak invest contohlah 8,000 untuk beli ni, jual tak? tak mau saya jual. Tapi 5 tahun akan datang mungkin jadi Lebih bernilai. Ya. Yang satu saya ada buat vest satu, masa tu kita orang buat apa dekat Betong masa tu. Yang tu saya jual pun 2,500. Datuk Petinggi Tan Sri yang beli. Jabu. Alfred Jabu. Alfred Jabu. Jadi itulah orang kata pakaian tradisional sebegini tak lapuk dek zaman. Tapi kita kena pandai dan mengadaptasikan diri dengan suasana pandemik COVID-19. Sebab kalau kita lihat antara designer yang Gas pernah temu bual, contohnya Fizi Wu, mereka orang kata selain daripada mereka pakaian untuk event ataupun function macam pakaian-pakaian macam ni untuk wedding dan sebagainya, sebab sekarang ini wedding semakin berkurangan disebabkan pandemik. Jadi mereka mengeluarkan busana ready to wear. Contohnya hoodie, t-shirt, sebab nak adaptasikan dengan pandemik COVID-19 ni. Perancangan daripada Wesley sendiri. Macam mana tu? Macam mana nak adaptasikan orang kata business wise ini dengan keadaan pandemik COVID-19 ini? Mungkin ada perancangan untuk keluarkan Future project. ready to wear punya pakaian ke macam mana? Masa ni belum lagi lah. Sebab saya fokus mengajar. Mengajar. Jadi itu juga membuat orang suhu kata tinggi dan kainburi. itu juga antara orang kata plan yang baik untuk pandemik COVID-19 ini. Jadi mungkin details mengenai kelas-kelas yang diadakan oleh Wesley. Sepatutnya hari ini saya tak ada kat sini. So kelas dia every weekend Sebab lah. kelas setiap Sabtu. Sabtu. Contoh bulan 12, 4 hari bulan saya pergi Tatau, 5 hari bulan saya pergi Seratok, 12 hari bulan pergi Bintulu. So ini dikira bengkel. Berapa lama Bengkel. bengkel ni dijalankan untuk mengajar student-student Biasa saya ataupun orang mengajar. yang nak belajar? Mengajar tak lama. Kalau suhu tinggi ambil masa apa tu? Pukul 9 pagi, pukul 1 dah siap. Pukul 1, pukul 2 macam tu dah Lebih siap. kurang 4-5 jam lah. Ajar asas saja. Semua barang saya sediakan, orang belajar, datang macam tu. Adakah pelajar-pelajar terdiri daripada kaum Berbilang kaum berbilang kaum memang ataupun orang Iban je? orang Iban saja? Mula-mula dulu saya ingat orang Iban je yang minat. Tapi tu hari saya pergi KL, saya mengajar lebih 50 orang. Yang ada Cina, Melayu, India tak ada lah. Cina, Melayu, Coming soon. mungkin lah. In the future. Dekat Bintulu, Sibu ada Cina. Menarik. Dia minat. Kan? Frank, diam je dia tadi. Okey Frank, diam. kita nak tahu apa perasaan orang kata memakai pakaian orang kata pakaian tradisional, lebih-lebih lagi ada elemen daripada sumber alam semula jadi ni. Apa rasanya? Rasanya excited lah, excited. Sebab sebelum ni tak pernah lagi pakai benda ni. Then Gelak juga. Dia malu dengan Nurul. macam rasa gembira lah sebab benda ni datang daripada asal nenek moyang kita. So kita Mewarisi. mewarisi dia, lepas tu nanti pun akan keturunan. Diturunkan. Diturunkan. Selain daripada siput, kita tertanya-tanya jugalah, ada tak mungkin sumber semula jadi yang lain yang dipakai oleh Encik Wesley? Okey, bagus sikit. Okey, Bagus soalan tu. Mula-mula kita buat pakai siput saja. Jadi corak dia tak nampak sangat. Jadi saya gabungkan siput tu dengan manik. Contoh macam dress saya gabungkan. Sekarang saya buat design terbaru gabung dengan manik dengan labuci sekali. Dia ada berkilat. Itu design Macam baru. mana? baru. Berapa lama ambil masa untuk membuat desain? Buat dekat design setiap ni sampai setengah hari. Setengah hari. Setengah hari. Inspirasi lah. Satu hari saya boleh buat 2 dress. Corak dia pun corak. Inspirasi dia boleh jadi random lah. Ya. Cantik. Kalau pakai labuci dia kalau kena spotlight dia nampak. Lebih nampak shining kat situ. Untuk tambahkan elemen kemewahan Ya. kan, sesuai untuk dinner. Ya. Betul. Itulah yang orang kata siapa sangka daripada sumber semula jadi ni kita boleh gabungkan dengan elemen tradisional dan Encik Louis telah membuktikannya. Jadi mungkin sebarang perkembangan yang orang nak tahu mengenai kelas Cikgu Louis ataupun mungkin nak mengetahui lebih lanjut mengenai busana yang dijual dan sebagainya, mungkin ada laman sosial media yang nak dikongsikan? Okey, kalau mereka yang ingin belajar ataupun ingin mencari macam nak membeli set pakaian wanita ataupun lelaki,
tak kisah kaum Iban ataupun Bidayuh atau mana-mana lah. Boleh cari dekat Facebook saya, Louis Wesley. Dekat situ lah. Dah keluar nanti barang-barang yang saya post dekat Facebook semua. Kalau nak belajar membuat suku tinggi secara online, boleh cari dekat YouTube. Ada buka online kelas? Buka YouTube juga. Dekat YouTube. Online kelas secara live ada? Susah sikit. Lagi bagus ajar pakai YouTube. Ada upload Okey. Ada upload dekat YouTube Ada. Okey, lepas ni. Habis Lepas ni ni. gas belajar kan? Yes, Mana tahu semangat gas nak buat belajar buka ni. bisnes. Kita buat lagi besar pada ni. Boleh? Terima kasih Encik Louis, terima kasih Frank kerana sudi bersama kami dalam Borak Tesipeng dan kepada anda, ini adalah inspirasi kepada anda. Orang kata aplikasikan apa yang ada di depan kita ni untuk buat macam-macam. Macam diorang ni, diorang menggunakan sumber semula jadi, sumber alam untuk buat pakaian tradisional. Betul tak Nurul? Betul. Jadi, kita ada banyak lagi topik yang kita nak bincang bersama dengan anda hanya dalam Borak Tesipeng bersama dengan Nurul, Mazil dan Gas. Kita jumpa lagi hanya dalam sekali lagi Borak Tesipeng. Jumpa lagi. Kembali lagi bersama kami dalam Borak Tesipeng. Terima kasih kepada anda dan anda di rumah kerana sentiasa menjadikan Borak Tesipeng sebagai peneman anda untuk bersarapan pada pagi ini. Baik, kalau tengok dekat depan ni Zel, banyak sekali vintage toys collection ni. Kita bersama dengan seorang yang sangat gemar untuk mengumpul vintage toys ini. Tanpa buang masa, kita perkenalkan Encik Bab. Hai. Selamat pagi Encik Selamat pagi, apa Bab. khabar? Selamat pagi, terima kasih. Sihat? Sihat, saya sihat. Okey. Dan kalau lihat di kamera memang agak kembang sihat lah. Itu lebih sihat ni. Asalkan sihat. Bercakap asal sihat ni, nak pesan juga kepada mereka di luar sana. Kita sekarang masih lagi berhadapan dengan musuh halimunan COVID-19. Jadi kalau keluar tu patuhi SOP, amalkan penjagaan fizikal. Balik rumah pertama sekali buat kena mandi. Okey, Encik Bab, dekat depan ni, boleh tak ceritakan dahulu antara toys collection dekat depan ni kita ada apa? Kat Scooby-Doo ada. Okey, seperti yang kita ada dekat depan ni, yang ni kita dari filem dan siri animasi Scooby-Doo. Wah, dia bukan sekadar watak, dia punya mystery machine pun ada juga tu. Ada band dia. Band dia ada. Dan Ni lepas kategori tu obses ke? Kita tanya lepas ni je. Kita tanya lepas tu. Okey, lepas tu kita ada dari siri animasi Biker Mice from Mars. Yang ni kalau tak silap awal tahun 90-an. Lepas tu kita ada yang dari tahun lewat 90-an dari filem Small Soldier, yang ni dua. Dan yang ni dari tahun lewat 80-an dari siri animasi Centurion. Semenjak umur berapa sebenarnya berminat mengumpul vintage toys ni? Kalau nak ingat balik sekitar tahun 80-an lah. Lewat 80-an. Lewat 80-an. Masa tu umur Cik Bab berapa tahun? Kalau nak ingat balik dalam 3-4 tahun? 3-4-5 tahun. Mungkin Maksudnya umur dia sekarang maksudnya dia kalau macam rahsia orang okay, kalau kita kumpul vintage toys ni awet muda Kan? tercetusnya idea macam mana boleh kata orang berminat untuk mengumpul vintage toys ni. Okey, dia ceritanya macam ni. Toys okey, ada yang saya dapatkan sendiri, ada yang peninggalan daripada arwah nenek. Nenek yang bagi. Sebab biasa dulu kecil-kecil asal nak dapatkan toys bagi tahu nenek cakap okey, boleh. Sebut je toys mana. So bagi nenek okey je masa tu Nenek okey. Cuma dah biasalah nenek dah tak ada. So benda-benda ni boleh macam yang ni nenek bagi. So boleh ingat. Biasanya nenek macam tu. Kalau nenek aku dia bagi tak paksa dia bagi. Zaman kau lain Gas. Zaman dia. Masih muda okey. Dia sporty. Ni nak tanya apa tu? Nak tahu jugalah. Kau difahamkan ni bukan koleksi ni bukan ni saja. Dekat rumah pun masih ada. Ada. So Okay. nak Kalau di rumah, okey kita kelakar Sarawak lah. Mun di rumah ada Teenage Mutant Ninja Turtle. Kenal kan? Kenal. tahu. The Real Ghostbuster. Ada juga geng-geng yang penangkap hantu. Lepas Lepas tu ada a few lah yang macam Back to the Future. Lagi Star Hellboy ada dan siri Adiwira yang sekarang ni lah yang tengah hot sekarang ni. yang tempatan ada tak?
Tempatan. Ni semua macam dari negara barat kan? Yang tempatan ada tak? Tempatan. Hang Lekiu ke Hang Tua ke? Badang ke? Badang. Mana tahu cicak man ke? Barang ku je. Memang ada plan nak buat. Cuma masalahnya untuk mendapatkan acuan tu. Acuan nak kena buat sendiri. Kadang-kadang kalau silap hari bulan kalau nak print benda tu boleh ambil kos yang begitu tinggi. Yang ni beli ke buat sendiri ni? Okey, ada yang beli, ada yang simpan dari kecil, ada yang dapat dari Amerika Syarikat, which is menerusi macam beat lah. Yang buat daripada acuan sendiri tu ada ke contoh dia kat sini? Acuan tak ada. Tak ada dekat rumah lah. So nak tahu jugalah koleksi-koleksi dekat rumah tu Encik Bab ada ruang tersendiri ke untuk Ada bilik pamer ke? kan? Satu Pameran, rumah ke? koleksi-koleksi ni. Memang ada bilik sendiri. Ada. Dalam bilik tu memang semua toys yang saya simpan dan toys anak memang separate lah. Okey. Tak termasuk toys anak? Tak. Memang bilik tu toys bapak dia? Mestilah ni koleksi yang berharga guys. Toys betul. masuk sekali dengan bilik untuk konsol, Bestnya. untuk gaming. Okey. Apa kata pasangan Cik Bab bila Cik Bab selalu beli barang-barang vintage ni? Dia okey tak? So far dia okey. Yang sebab apa saya cakap okey? Yang ni pun dia yang tolong dapatkan. Supportive. Best lah macam tu. Kalau Mazif susah sikit saya rasa. Dekat rumah dia banyak makeup, banyak... Judgmental je guys. Habis tu nak tanya guys, kat rumah banyak apa? Kasut? kita cakap vintage Jadi kasut lah, makeup Jadi lah. cakap baru makeup. Tapi kasut pun kira ada yang vintage juga. Kalau yang buatan dalam tahun 80-an, 70-an pun ada yang kira vintage juga. Boleh, tak salah. Ni nak tahulah, pernah tak terfikir nak menghentikan hobi ni sebab ialah nak memulakan institusi kekeluargaan, memerlukan orang kata tanggungjawab kewangan yang lebih tinggi. So nak stop lah ni, nak better focus on family financial dan sebagainya. Pernah tak? Buat masa sekarang ni memang tak adalah, memang tetap diteruskan juga sebab masa ni anak pun dah setahun lebih pun masih tetap keep on going untuk dengan hobi ni. I see. So Encik Bab nak tahu jugalah koleksi mana yang paling favourite. Memang kalau orang lain nak sentuh pun tak boleh. Koleksi yang paling favourite dia tak ada kat sini, ada kat rumah. Yang tu dari tahun 1980-an dari siri animasi Mars. Kenapa favourite? Kenapa collection tu yang favourite? Mesti ada sentimental value. Okey, disebabkan koleksi tersebut boleh mengingatkan saya dengan arwah datuk dengan nenek. Sebab setiap kali kalau menuang sawak madah kita pegang, kita pulih nak, kadang-kadang sedar boleh nangis tak bah. Kita ingat pergi masa kecil dulu mari. Kalau Mazil bata busuk dia. Asalnya dengan bata busuk dia tinggal kat gas. Perasaanlah gas. Memang rasa gas muka bantal busuk. Okey. Cerita mistik. Sebelum cerita mistik kita tanya koleksi paling besar pernah ada. Koleksi paling besar. Koleksi paling besar yang pernah ada. Hellboy. Besar mana tu Cik Bab? Besar gas. 18 inci. 18 inci kira inilah. Besar. Kira tinggi ni lah. Harga dia berapa Hellboy tu? Harga masa tu dapat dari kawan pun jual masa tu agak murah. Dalam 1 lebih. Saya rasa kalau jual sekarang mungkin harga dia dah meningkat. Saya rasa lah Ni, kalau ni ada juga setengah orang di luar sana takut nak simpan banyak vintage toys ni kat rumah. Betul. Dia orang cakap mungkin boleh bergerak, malam-malam boleh keluarkan bunyi kan. Kalau malam-malam kita tidur boleh menyerupai Mazela. Macam Annabelle kan? Macam Annabelle. Annabelle tu macam gas. Kalau ni balak macam kau. Pernah tak alami cerita mistik dekat rumah simpan toys ni? Okey, kalau datang dalam bentuk Mazel, okey. Rezeki boleh simpan lagi macam Annabelle. Okey, nak terus teranglah cakap. Dulu pernah dapatkan satu figure tu saya dapatkan secara online. Okey. Dia tak datang dengan kotak dia sendiri. Kalau tak silap tinggi dia
Okey. Tinggi ni lah 18 ke 20, 18 lebih kurang. Dan dia datang dengan sensor. Motion sensor. Okey. Apabila macam kalau ada ada orang lalu yang akan bercakap. Dan benda tu kami simpan sik lama. Sebab apa? Hari pertama kami simpan nya pandai berbunyi. Bunyi macam mana tu? Which is nya standard lah, bunyi macam bunyi patung mainan yang selalu kita Dia patung simpan. apa? Patung baby ke macam mana? Nya patung macam patung apa Ke patung yang kabel kar ke kaut bukan, tanah bukan. ke bukan? Dia macam satu figura ahli sihir. Ya Allah. Lebih kurang macam geng-geng Harry Potter lah. Macam balak lah kan? Tak. Dia lebih kurang macam Harry Potter punya geng. Lepas tu malam kedua Malam pertama dia buat bunyi. malam pertama dia buat bunyi, malam kedua still benda yang sama. So malam ketiga try untuk cabutkan bateri. Okey. Still ada bunyi. Still ada bunyi. So malam keempat bateri simpan apa semua dah simpan dalam drawer. Cuba teka dekat mana dia muncul. Dekat Tepi katil saya. what? Serius? Betul-betul macam cerita Annabelle Dia kena buang pun dia pandai datang Masa balik. tu saya tinggal seorang kat rumah. Masa tu belum kahwin lagi. Benda tu ada kat tepi katil saya. Oh, dia nak jadi isteri tu. Patung tu ahli sihir yang lelaki tua. Oh, Kalau tak ada jadi tak jadi isteri. Kalau ada tengok cerita Harry Potter, dia lebih kurang macam itulah. Seram lah. Ah. Maksudnya wujud lah kan. So lepas benda tu jadi, saya jual dengan kawan-kawan dalam agak murah lah. Bawah habis tu RM100. kawan-kawan pula dimangsa. Tak tahulah sampai sekarang. So tak tahulah cerita dia sampai sekarang. Ni cabaran dari segi kewangan. Sebab nak mengumpul ini kalau tanya sekarang kerja sebagai apa? Okey, saya sekarang ni terus terang saya sebagai salah seorang penyampai radio. So kalau nak cakap pasal kewangan, semua kita ada masalah kewangan. Betul. Bila datang dengan hobi. Tak kisahlah apa jenis hobi, nak motosikal ke dan macam-macam lagi lah. Memang akan Memerlukan ada keuangan betul. yang stabil. Tapi setakat ni alhamdulillah isteri pun tak ada nak melarang sangat. Dia cakap kalau ada lebih tak salah kalau nak dapatkan, tapi priority untuk keluarga. Parenting untuk keluarga. Keutamaan untuk keluarga. Kalau kita lihat daripada sisi yang berbeza pula, actually Zel, kalau kita minat benda-benda macam ni, dia melatih diri untuk berdisiplin dari segi menguruskan kewangan. Sebab kalau kita nak beli, kadang-kadang kita boleh pre-order siap-siap awal. Jadi itu melatih kita untuk siap-siap ketepikan bajet untuk membeli barang-barang macam ni. Setuju tak? Setuju? Memang ada ni lah, memang ada satu bajet yang khas, simpanan khas memang untuk yang ni aku dah set untuk yang ni dah aku set untuk ni. Okey. Nak tanya soalan ni lah. apa Kalau dia? terdesak, sanggup ke nak jual koleksi-koleksi ni? Kalau dah terdesak. Kalau dah terdesak sangat-sangat. Soalan ni agak membunuh. Okey, kalau dah terdesak, kalau dalam keadaan situasi dia kecemasan, nak tak nak terpaksa jual. Kalau ditanyakan lah, mana antara koleksi yang menjadi first choice untuk dijual kalau berada dalam keadaan tu? Yang dekat rumah lah, yang paling saya sayang. Jangan jual yang paling sayang tu, kenapa tak jual yang lain? Yang tu Dia ada punya value paling Value dia agak besar. Okey. Satu lagi, ada orang cakap vintage toys collection ni dia boleh jadi pelaburan tau. Betul? Macam mana Cik Bab lihat dia boleh dijadikan sebagai satu pelaburan? Okey, kita lihat benda ni dia macam satu aset. Macam satu aset. Kalau berlaku benda-benda yang kita tak ingini, memang orang cakap ajal maut di tangan Tuhan. Betul. Tapi kita tak dapat nak duga benda tu akan berlaku. So benda-benda ni akan diwarisi kepada anak-anak. So mungkin anak nak further study, mungkin nak perlukan duit. Benda ni boleh jual dengan orang tertentulah yang inginkan nak menyimpan kembali dia punya kenangan. Ini saya panggil kenangan. Ada kebaikannya Betul. jugalah. Maksudnya kalau kita jual benda ni, ada sambutan daripada pelanggan tu, saya rasa memang kalau kita buat iklan je ramai je yang nak beli kan. Jadi ramai.
Ada orang kata sebelum ni ada repeat customer tak yang tanya, ada lagi yang kau nak jual ke macam mana? Masa buat live memang banyak kawan-kawan yang ada tanya, yang ni nak jual ke? Cubalah jual, bagi aku 100 lah, boleh lah kawan-kawan. Tapi kalau 100 tu membunuhlah kawan. Maksudnya Kena support lah. #support business kawan. Betul. Baik, pesanan Encik Bab kepada mereka di luar sana yang mungkin masih rasa teragak-agak sekarang ni minat kepada vintage toys ni tapi rasa macam nak teruskan ke tak teruskan hobi ni. Pesanan Encik Bab. okey, bagi saya dia satu je. Nak dengan tak nak je. Kalau betul-betul nak, kena set goal. Kena set target. Okey, aku nak collect toys ni tapi jangan setengah jalan. Sebab benda yang setengah jalan ni kadang-kadang dia tak sampai ke ujung. Dia akan okey, dah sampai setengah jalan, okeylah, masa untuk aku jual lah. Okay, jadi lepas show ni Encik Bab boleh bagi Scooby-Doo tu kat kita orang boleh Okey, saya bagi yang kalau orang putih cakap yang haunted sikit lah. Yang ni, yang dua ni. Oh, boleh. Yang hodoh sikit, yang macam... Ya Allah. Tak, dia malam-malam dia pandai gerak sendiri. Oh, tak kisah. Dia tak seram. Dia bukan ahli sihir kan? Gas pun belum kahwin, boleh lah. Kau kena nak gerak. Apa ni? Okey. Baik, sebelum Mazela dia buka lagi aib gas dalam Borak Teh Sipeng ni, apa kita berehat dulu. Selepas ini ada satu lagi topik menarik apa, Zel? Kita terbuka pula rahsia. Selepas ini hanya dalam Borak Teh Sipeng.